ada 56. Okey ya, ramai. Hari tu sampai kat 100 lebih. Beautiful Pride. Tak sekolah masuk. Beautiful Pride transition.
Kepada semua yang bersama kita melalui Google Meet dan juga Facebook Live pada pagi ini. Kami amat menghadiri kehadiran semua untuk memeriahkan sesi kita pada pagi ini yang bertajuk I'm in Love with Asas Sistem. Okey, sebelum kita meneruskan sesi pada kali ini, saya ingin memperkenalkan diri saya sebagai moderator pada pagi ini, iaitu Dr. Razifah binti Muhammad Razali yang merupakan penyelaras Pusat Asas Sistem Universiti Malaysia Terengganu. Okey. So Testing suara. Dengar dulu sangat. okey, testing suara. Dengar tak? Testing dulu. Dekat Google Meet ada dengar suara saya? Cikgu Buka suara. Kat sini. tak dengar apa abang. Testing dulu. Testing. Okey, dengar tak? Okey, kita dengar. testing. Dah? Tutup sound ni. No. Dah tutup dah. Dah. Mute dah. Testing. Testing. Okey, gemar lagi. Tak dengar. Tadi tak keluar ke sini. Puan Narizan dengar tak? Testing. Tadi Mimi tadi dengar suara Mimi. Tadi dengar, ni sekarang tak dengar. Tak dengar. Okey, Kak Nina kata tak dengar. Testing. Okey, testing dulu. Saya kat situ sekejap. Jangan dulu lagi awak kena testing. Cakap dulu. Oh, okey. Secara live, ada hybrid. Jangan sangat. Okey. Tadi Mimi yang tadi, buat yang tadi tu. Tak kena ada. Okey, tak dengar. Tak pernah ni atau tak kena ada. Testing now. Testing. Tak Dengar? Dia patut dengar dalam bilik ni. Tak dengar. Testing. Dengar tak? Dengar tak? Macam Tak. tadi tu, dia macam tadi. Mimi buat macam tadi tu, Mimi yang bergema tadi. Memang dia suruh buka sini kan. Kalau kita pasang kat sini, dia jadi berbalam. Tak dengar langsung. Okey, jap. Dengar tak? Macam kata tak. Bilang okey, suara tak dengar. Tak dengar suara juga. Mic tak function. Bukan mic tak function. Tadi dengar, masa berdengung tadi, settle yang itu je. Dengung tu yang daripada sini. Ha? Dengung tu daripada sini. Di sini, tapi sepatutnya suara kita dengar dalam studio ni. Device digital kan? Bukan ingat yang tak ada orang ni mesti ada. Tak salah semua. Transition dah. Sekejap Okay, test. Test suara. Dengar tak? Buat sikit Dengar tak? Puan Narizan dengar? Dengar dalam bilik ni. Tak dengar? Puan Narizan dengar? Wazan dengar. You punya dekat sini saya. Syida pun dia tak boleh silent. Tak boleh silent terus. Maka host tak boleh silent. Tak
tak dengar. Okey, try ujian suara. Dengar? Dengar. Okey, beres. Dah. Okey, terima kasih. Okey. Okey, terima kasih. Mohon maaf. Santai je. Santai. Okey, terima kasih. Mohon maaf semua di atas kekurangan teknikal tadi. So, terima kasih semua kerana masih bersama kami untuk sesi pada kali ini. So, pada hari ini kita akan membincangkan ataupun kita akan berkenali dengan Pusat Asas Sistem yang bertajuk I'm in Love with Pusat Asas Sistem. Okey, so saya mengalu-alukan kedatangan semua melalui Facebook Live dan juga Google Meet pada pagi ini. So, sebelum meneruskan sesi pada kali ini, saya ingin memperkenalkan saya Dr. Razifah binti Muhammad Razali, moderator pada kali ini, merupakan penyelaras di Pusat Asas Sistem Universiti Malaysia Terengganu. So, bersama saya pada pagi ini ialah pengarah Pusat Asas Sistem sendiri, iaitu Prof. Madya Dr. Laili binti Haji Cik Ros yang berada di sebelah kanan saya, dan juga alumni Pusat Asas Sistem yang merupakan juga alumni daripada Sekolah Datuk Abdul Razak, iaitu saudara Muhammad Alif Kamarul Azman. Dan untuk pengetahuan semua, Muhammad Alif merupakan graduan sulung PASTEM dan kini sedang meneruskan pengajian di dalam Sains Marine di Universiti Malaysia Terengganu. Okey, so saya mengalu-alukan kedatangan panel kita ke PASTEM Media pada pagi ini. Okey, saya juga mengalu-alukan kedatangan Tuan Pengetua Sekolah Datuk Abdul Razak, Encik Rosli Ahmad, dan guru-guru Sekolah Datuk Abdul Razak yang bersama kita melalui Google Meet. So, terima kasih Cikgu. Dan tidak lupa juga kepada anak-anak SEDA yang bersama kita pada pagi ini yang saya tengok kehadirannya mencecah 96 orang melalui Google Meet. Dan kita ada bersama kita juga pada pagi ini iaitu Ibu Alif Puan Syarifah di talian. So, terima kasih Puan Syarifah kerana meluangkan masa di pagi Jumaat ini. Okey, sebelum kita pergi kepada lebih lanjut, so kita okey, saya ingin meminta panel saya untuk memperkenalkan diri dan memberi sepatah dua kata. So, saya mulakan dengan Dr. Laili untuk memperkenalkan diri dan Pusat Asas Sistem. Okey, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum. Boleh dengar suara ya? Salam ya. Ya. Ya, Cik. Jadi beginilah bila kita bersiaran secara live, kita masih lagi mencuba ya. Dan terima kasih Dr. Razifah ya selaku moderator pada pagi ini. Jadi saya adalah pengarah. Jadi saya minta untuk mungkin dalam yang dalam Google Meet tu dia kena mute kot. Ya? Jadi beginilah bila kita berkeadaan secara hybrid ya. Jadi kita dalam studio bersama dengan panel-panel dan juga kita bersama dengan kita punya panel berada juga dalam Google Meet ya. Jadi saya sendiri adalah pengarah Pusat Asas Sistem. Jadi Asas Sistem telah memulakan pengambilan pelajarnya pada 2018 ya. Jadi sehingga kini alhamdulillah saya masih lagi menjadi pengarah Asas Sistem ya. Jadi saya ucapkan terima kasih di atas jemputan ya untuk kita bersama pada pagi ini di dalam program Alma Mater I'm in Love with Asas Sistem. Okay, terima kasih Dr. Razifah. Okey, seterusnya kita pergi kepada saudara Alif untuk sepatah dua kata mengenai apa diri sendiri dan juga mungkin nak address cikgu-cikgu yang berada di Google Meet kita. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pertama sekali pada Pengetua Sekolah Datuk Abdul Razak iaitu HM Rosli bin Ahmad dan juga guru-guru SEDA yang bersama kita pada hari ini. Dan juga saya kepada rakan-rakan ataupun saya panggil junior semasa di SEDA. Okey, saya untuk bagi yang tidak mengenali ataupun yang sudah kenal pun, okey, nama saya Muhammad Alif bin Kamarul Azman. Saya merupakan batch meranti 13-17 SEDA dan sekarang dan juga alumni Asas Sistem kohort pertama dan kini saya sedang melanjutkan pelajaran di Ijazah Sarjana Muda Biologi Marine tahun kedua semester ketiga. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih Alif di atas pengenalan tersebut dan seterusnya saya mohon saudara Pengetua Sekolah Datuk Abdul Razak HM Encik
Rosli Ahmad untuk memberi sepatah dua kata pengenalan kepada kami di studio. Okey, dipersilakan cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kepada Dr. Razifah binti Muhammad Azhari selaku penjelaras dan juga topik kita pagi ini, iaitu apa penjelasan asas sistem ni. Yang sebenarnya pada yang bahagialah Profesor Panjang Dr. Laili binti Haji Tirus, pengarah Pusat Asas Sistem ya. Dan juga kepada Alif lah. Alif pernah saya ke? Kena. Sempat dengan saya tak? Sempat. Sempat sekejap je. Sempat kan? Saya masuk 17, Alif keluar lah tahun tu kan. Ya. Betul? Sempat sekejap je. Okey, jadi dan juga guru-guru yang sempat bersama kita, guru perkanan terima kasih kepada kaunselor yang menguruskan program ni guru-guru dan juga semua anak-anak murid saya lah yang akan menduduki SPM. Agak pelik sikit tahun ni kan. Tahun ni belajar, tahun depan beza kan. Mungkin perlu menajari dalam sejarah dunia ni kan. Jadi ini kali pertama, jadi itulah dia kekangan yang kita hadapi pada tahun ini kan. Jadi kita sama-sama lah menempuhnya. Jadi saya pertama sekali saya ingin melakukan ucapan terima kasih yang tidak tinggal kepada Pusat Asas Sistem ni, UMT kerana memberi peluang lah untuk memilih SDA ni untuk mengadakan program seperti inilah. Jadi sudah tentulah dalam keadaan yang sekarang ini dan walaupun kita tak boleh bersuara muka, kita panggil wakil-wakil dari UMT datang, tapi kita masih boleh lakukan lah. Jadi itulah walaupun bagaimanapun hidup ni perlu diteruskan lah. Jadi kita kena usaha bagaimana supaya maklumat-maklumat info yang kita sampaikan kepada sekolah ni dapat disampaikan lah kepada kita Terima kasih lagi sekali lah pada sistem UMT kerana memilih kita sudah pada pagi ini untuk menjalankan program atau bersama-sama dengan kuartal dan saya haraplah pada kali ini pelajar-pelajar tata 5 tahun ini memberi kalau ada pertanyaan-pertanyaan untuk ditanya silakan supaya ini adalah satu medan atau medium di mana kita boleh berhubung secara langsung, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan sila kemukakanlah kepada panel yang ada pada hari ini Dan STEM ni tadi saya cuba Google sikit STEM ada satu artikel saya baca di Amerika kan, dan salah satu kejayaan yang meningkat pada masa ini yang saya rasa dalam 70% dia punya dalam bidang STEM ni kalau banding dalam lebih kurang 10% je kalau dalam bidang kejayaan lain. Dia tadi satu bidang yang saya rasa mempunyai peluang yang sangat luas lah pada masa akan datang, sebab STEM pada saya dia sangat luas sebenarnya. Dan kalau kita tengok pun KPM hasratnya memang untuk memperkasakan STEM ni sebenarnya. Dan kalau kita di FBP ni kalau dulu-dulu lah sekali perhatikan memang penekanan kita adalah kepada bidang sains sebenarnya. Dan satu perkara lah kalau kita tengok tak pastilah sama ada saya punya saya tengok ni betul atau tidak. Tapi kalau kita pergi ke universiti hospital universiti bawah ni memang ramai saya tengok daripada kalangan doktor-doktor tu kalangan daripada pelajar-pelajar BP sebenarnya. Sebab ni hasil usaha kerajaan saya tunjukkan masa dulu, dan ramai doktor-doktor yang daripada FBP ni Jadi peluang ini gunakan para pelajar Jadi mungkin kita boleh bertanya kepada Prof, kepada moderator kita dan juga kepada alumni kita yang sempat bersama pagi ini, dan tanya InsyaAllah jangan malu-malu lah. Jadi itu dulu dari saya lah ni tuan-tuan. Terima kasih. Okey, terima kasih cikgu. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, so saya akan memperkenalkan PASTEM melalui tayangan video. Okey, sebelum itu boleh tak kita minta semua yang hadir untuk scan QR code yang berada di belakang saya ataupun melalui link yang disertakan di dalam Google Meet dan juga Facebook Live. Okey, maklumat tersebut amat berguna untuk kami berkongsi apa-apa info tambahan yang mungkin terlepas semasa sesi ini. Okey, so kita akan teruskan dengan video apa itu PASTEM sebelum kita terus ke sesi seterusnya. Okey. Okey, so QR code. Okey, link juga ada di-sharekan dekat chat box, so boleh isi maklumat di situ. So saya rasa apa yang dikongsikan oleh Tuan Pengetua tadi adalah amat tepat mengenai bidang STEM sekarang adalah menjadi tumpuan di dunia dan khususnya di Malaysia juga. Perdana Menteri kita yang Datuk Seri Muhyiddin Yassin juga telah
menekankan kepentingan STEM di dalam industri kita, dan saya rasa saya bayangkan untuk tahun ke depan ini akan banyak peruntukan-peruntukan yang akan diberikan terutamanya untuk bidang STEM, dan itu merupakan kelebihan untuk adik-adik pelajar SPM kita untuk rebut peluang tersebut. Mungkin peluang tersebut datang dari bentuk beasiswa, datang dalam bentuk latihan-latihan yang lebih komprehensif. Okey, kita terus kepada tayangan video. Suara. Okey, mungkin adik-adik masih lagi kurang jelas apa itu program asesi sistem. So program asesi sistem ni adalah merupakan program lepasan SPM yang setaraf dengan matrikulasi dan juga pusat asasi yang lain. Tapi pusat asas sistem merupakan satu-satunya pusat asas sistem di Malaysia. So kita ada beberapa kelebihan yang saya rasa panel-panel kita akan highlightkan apa kelebihan pusat asas sistem dalam selepas ini. Okey. So yang ni kita tengok dulu video. So itu sahaja pengenalan mengenai pusat asas sistem. So secara umumnya pusat asas sistem ni pengajian berlangsung selama 1 tahun dan selama 3 semester. So untuk penerangan dengan lebih lanjut, saya akan minta pengarah pusat asas sistem untuk menerangkan kelebihan dan juga apa istimewanya pusat asas sistem. Okey, dipersilakan doktor. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Azifah. Dengar suara ya? Okey, jadi macam inilah bila kita buat secara habit, kita akan sentiasa pastikan semua yang bersama kita sama ada dalam studio, di dalam skrin secara Google Meet, okey, dan secara live Facebook kita dapat dengar suara ya. Jadi kadang-kadang kita dalam keadaan menangani COVID-19 dan kita telah diperkenalkan dengan kita bersemuka secara online ya cikgu. Jadi kadang-kadang kita kena pastikan semua itu dapat mengikuti dengan jelas ya, supaya kita tidak bercakap seorang diri di studio. Okey, jadi seperti yang tadi dimaksudkan oleh Dr. Azifah tadi mengenai program asas sistem. Jadi asas sistem adalah satu-satunya yang di Malaysia yang kita perkenalkan pada tahun 2018. Dan kita ada beberapa keistimewaan yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Jadi program asas sistem diperkenalkan di UMT, di Universiti Malaysia Terengganu, dan pengambilan sulung ya. Jadi Alif adalah anak sulung kami ya, di program asas sistem di UMT pada tahun 2018. Okey, untuk sesi 2018-2019. Jadi program 3 semester yang dijalankan selama setahun. Masih sama lagi dengan asasi lain dalam tempoh setahun, cuma di dalam Malaysia kita ada 2 ataupun 3 buah asasi saja yang ada 3 semester. Yang lainnya semua 2 semester ya. Sahaja. Jadi 3 semester dalam 1 tahun, dan kita telah menyusun dalam skema pembelajaran. Mereka diperkenalkan dengan mata pelajaran STEM, okey. Dan syarat kemasukannya seperti yang telah kita lihat dalam video ditayangkan tadi, kita mensyaratkan menggariskan pelajar-pelajar lulusan SPM, dan Alif adalah salah satu pelajar yang sangat melepasi syarat ya. Jadi kalau pelajar kita melihat syaratnya adalah sekurang-kurangnya C+ dalam kimia, fizik, biologi dan Maths, tetapi Alif dengan 10A nya dalam SPM ketika itu, jadi beliau memang melepasi syarat. Bukan saja Alif tetapi ramai ya. Jadi pada sesi anak sulung kami yang pertama dulu, Alif seramai 60 orang. Okey, telah menjadi pelajar sulung kami, dan sekarang pelajar sulung kami sudah berada di ijazah. Nanti Alif akan cerita dalam sarjana muda di dalam tahun 2 ya. Jadi saya ingin kongsi apakah keistimewaan program asas sistem. Ada 2 keistimewaannya tadi selain daripada banyak dia punya wow factors, kita ada banyak wow factors. Antaranya adalah
program asas sistem adalah satu-satunya asasi di Malaysia yang membuka laluan bukan sahaja kepada pelajar-pelajar lepasan sains tulen seperti Alif daripada sekolah Datuk Abdul Razak, tetapi kami juga membuka program asas sistem kepada pelajar-pelajar daripada bukan sains tulen. Jadi pada kohort yang pertama ya, Alif dan rakan-rakannya seramai 60 orang, ada 5 orang daripada pelajar bukan sains tulen, dan alhamdulillah masa tu Sabrina, dan Akil, Takib dan bukan Syakir dan beberapa lagi kawan-kawan Alif mereka itu telah berjaya membuktikan mereka bersama dengan pelajar lain dan mendapat terbaik 38 ketika itu ya. Jadi nanti mungkin Alif akan berkongsi lah kenapa dia memilih asas sistem dan sebagainya. Cuma apa yang ingin saya katakan, pencapaian asas sistem pada tahun 60 pada kohort pertama sulung Alif ada 60 orang. Kemudian kohort kedua pada tahun seterusnya 2019 kita ada 89 orang, ada sedikit penambahan 29 orang, dan pada tahun 2021 sesi yang baru-baru ini kita telah ambil pelajar kohort ketiga. Jadi Alif mempunyai ramai adik sekarang ya. Kalau dulu Alif ada kohort pertama 60 orang, dia punya rakan-rakan sebaya dia 60 orang, adiknya 89 orang. Sekarang ni adik generasi kedua sudah ada seramai 221 orang. Jadi penambahan sebanyak 148%. Jadi itu adalah satu peningkatan yang sangat lumayan yang kita telah membuktikan bahawa asas sistem sudah mula dikenali oleh orang ramai ya. Jadi nanti mungkin Alif akan share bagaimana dia berkenalan dengan program asas sistem. Jadi itu saja daripada saya untuk peringkat permulaan. Kita bersama semula dengan Dr. Azifah ya. Okey, so terima kasih Puan Pengarah. So seterusnya saya akan pergi kepada panel kita yang kedua, itu Alif. So Alif, so saya rasa semasa awak memohon pusat asas sistem, so ketika itu maksudnya pusat asas sistem masih baru. So saya nak tanya pilihan keberapa yang awak letak dan kenapa awak yakin dengan pusat asas sistem? Okey, so saya rasa itu adalah wow factor yang perlu kita highlightkan untuk sesi kita pada pagi ini. Okey, dipersilakan Alif. Okey, pada awalnya memang saya sendiri saya mengaku sendiri saya memang tak kenal pun UMT ke asas sistem pada awalnya. Tak kenal UMT tu. Sebabnya bila saya ingat lagi masa saya form 5, saya ada seorang cikgu English ni, nama dia Teacher Nora. Okey, ada Teacher Nora kat skrin. Dia dah besar. Okey. Masa tu kita ada buat presentation mengenai career. So saya present pasal saya punya cita-cita itu biologi marine. Dan dalam slide tu pun memang tak ada pun UMT sebenarnya. Yang saya tahu UKM, USM dan lain-lain kan. Memang tak kenal apa UMT. Sampailah ada satu masa ni kawan saya kenalkan saya dengan UMT. Dan dia kata dalam ni ada biologi marine. Lepas tu saya pun UMT antara salah satu universiti yang ada biologi marine. Itu yang pada awalnya kita tak tahu UMT ni sebenarnya ada speciality tersendiri. Yes, kita tujuan kita ilmu kelautan. Jadi biasanya kalau kita tahu pelajar-pelajar kita ni banyak yang fokuskan kepada bidang-bidang yang macam kata dah biasa kita dengar, medical, accounting, business dan sebagainya. Tapi bagi saya, minat saya ke arah kelautan, dan saya memang daripada awal sekolahan lagi saya mencari bidang-bidang yang ke arah yang kelautan. Jadi sampailah kawan saya kenalkan saya dengan UMT. Jadi masa nak isi UPU tu, orang kata bila nak masuk ke bahagian degree biologi marine ni memang kena ada sama ada asasi, matrix ataupun diploma. Memang biasalah, common. Tapi bila saya tengok balik kat UMT ni ada asas sistem. Tapi bila saya cari Google, tak banyak benda yang saya jumpa. Memang ada, masa tu memang ada satu poster je. Satu poster tu memang saya refer pada poster tu je. Pada awalnya saya macam ragu-ragu juga flyers. Masa awal tu memang saya ragu-ragu nak ambil. Lepas tu saya tengok juga ada asasi daripada UiTM dan sebagainya. Saya tanya lecturer di UiTM satu. Saya tanya dia kenal tak asas sistem ni apa? Dia pun tak dapat nak jawab. memang tak belajar, memang tak ada belajar. So memang tak ada nak jawab. So tapi saya fikir UMT ni ada bidang biologi marine dan di sebelah laut. Itu satu benda yang saya suka lah, sebab UMT ni sebelah laut. Memang apa, aura tu memang ada untuk belajar pasal laut. Jadinya memang bila saya isi UPU, saya letak terus asas sistem tu pilihan yang pertama. Alhamdulillah. Dan sekarang ni juga saya dah habis asasi, dan sekarang ni alhamdulillah dah masuk
apa yang saya impikan memang dah dapat dah. Sarjana muda biologi marine. Saya nak tambah sikit. Okey. Jadi kat situ mungkin adik-adik daripada sekolah, mungkin guru-guru yang mendengar, okey. Okey, dengar okey. Jadi kat situ saya nak curi sikit dia punya kita punya satu yang sangat penting di mana adik-adik dalam skrin ataupun guru-guru perlu tahu bahawa untuk macam Alif dia kata dia berminat dengan biologi marine. Okey, dan maksudnya dia sudah nampak dah program ijazah yang dia nak pergi, program sarjana muda. Jadi sekarang ni dia tahu pula UMT ada asas sistem. Jadi alhamdulillah lah masa itu waktu yang tepatlah sesuai untuk Alif memilih, walaupun masa itu Alif tak tahu lagi program asas sistem, tetapi beliau telah memberanikan diri untuk meletakkan sebagai pilihan pertama. Kenapa? Sebab Alif tahu apabila dia menjadi pelajar asas sistem, beliau akan dapat mencapai cita-cita tadi. Okey, bagaimana? Sebab apabila menjadi pelajar asas sistem, untuk masuk ke peringkat ijazah tidak perlu lagi melalui UPU. Jadi maksudnya kaki Alif tadi tu dah cukup sebelah dah. Dia masuk ke program asas sistem sebab dia nak melompat ke biologi marine. Dan alhamdulillah sekarang Alif pun sudah berada di program biologi marine tahun yang kedua. Jadi kepada pelajar-pelajar, kepada guru-guru, sekiranya ada program-program ijazah yang diminati. Jadi UMT adalah program Sainautika. Kita punya bidang tujuan kita adalah ilmu kelautan, kita ada Sainautika, kita ada Geoscience Marine, kita ada teknologi maritim, kita ada biomarine, kita ada biodiversity. Jadi itu adalah program-program yang menjadi keutamaan di pusat asas di Universiti Malaysia Terengganu. Jadi kalau berminat dengan program itu, kita letakkan asas sistem sebagai pilihan yang pertama seperti yang telah dilakukan oleh Alif. Okey, jadi saya serahkan kembali kepada Dr. Razifah. Okey, so terima kasih pengarah dan juga Alif. So itulah sedikit bagaimana Alif boleh memilih pusat asas sistem yang pada hemat saya kalau maksudnya dia memang potong jari lah. Maksudnya dia masuk je asas sistem, apa nak jadi pun dia target untuk biologi marine. So pilihan dia pada saya adalah pilihan yang terbaik pada ketika itu. Okey. Untuk seterusnya saya boleh minta Tuan Pengetua untuk kongsikan dengan kami, adakah pihak sekolah Datuk Abdul Razak ni sedar tentang kewujudan pusat asas sistem? Okey, cikgu boleh masih berada di talian? Okey. So bagaimana pandangan cikgu mengenai pusat asas sistem ni? Yalah, seperti mana yang disebut oleh Alif tadi. Dia ni pun 2018 mula kan. Ini satu pusat yang baru lah. Jadi saya rasa kita mula tahun ni bila Alif ada kat sana lah. Oh, ya ke? Okey. Tapi program ini satu program yang sangat baik ya. Cikgu tahu tak pasal UMT? Cikgu tahu tak UMT sebelum itu? Asas sistem memang tak ada, tapi UMT disedar. UMT tahu sebab apa ni Prof, dia UMT ni sebenarnya ada satu, kita buat jaringan dengan SPP. Ya. Dan dengan tu lah, dengan marine biologi ni memang kita ada budak SPP yang kita kumpul di, saya rasa penyarah dia salah sebuah sekolah SPP di di Terengganu yang bawa pelajar-pelajar kena pergi ke pusat marine biologi di mana Pulau Bidong. Kita ada program choral speaking. Jadi dari situ pun satu usaha yang telah dibuat oleh UMT dengan SPP untuk menarik minat budak pelajar kita dalam bidang biologi lah. Kemudian SPP terlibat sebenarnya. Ya, kita ada program choral speaking. Yang first term ni memang betul benda baru lah sebenarnya. Kalau dia masuk ni kita bagi kenal lah. Kita pun baru lagi. Yalah baru. InsyaAllah kalau dengan program yang kita ada ni, pendahan banyak ya. Bukan setakat dari biologi, dia ada banyak lagi macam-macam yang saya pun tak pasti dia apa. Sebab saya ni orang math kan. Kita ada matematik. Banyak lagi yang boleh pelajar kita masuk dan untuk buat degree lah lepas ni ya. Okey, macam tu lah. Dari tahu insyaAllah lah. Okey. Lepas ni promote ya cikgu. Promote, kita nak lebih ramai Alif datang. Betul. Kita tahun depan kita boleh buat lagi tau, secara bersemuka. Boleh. Bila COVID sudah pergi, bila keadaan semakin selesa, kita nak supaya cikgu ada kat studio bersama kita dan kita bawa lagi pelajar-pelajar daripada SEDA untuk datang ke program asas sistem. Bukan asas sistem saja tetapi ke program ijazah. Kita nak ramai lagi orang seperti Alif. Nanti Alif akan kongsi apa yang telah beliau capai di Universiti Malaysia Terengganu sebagai pelajar biologi marine.
InsyaAllah insyaAllah kalau mudah lah. Bawa budak kita ke sana lah. Yang beri biologi ni kan. Jadi yang cikgu masukkan tadi program SBP itu, kita memang di Universiti Malaysia Terengganu kita ada satu program yang memang dibuat tahunan, iaitu program choral speaking. Ya, jadi choral speaking tu pelajar-pelajar SBP terlibat, dan saya juga pernah bercakap dengan pelajar-pelajar SBP masa tu mereka berkumpul di SESMA, Sekolah Menengah Sains SESMA. Jadi masa tu sehari sebelum mereka pergi ke Pulau Bidong. Jadi kita dekat UMT pun ada pulau yang dimiliki oleh Universiti Malaysia Terengganu untuk penyidikan, iaitu Pulau Bidong. Kita ada cagar hutang untuk membela penyu dan sebagainya. Jadi banyak yang kita sebenarnya sangat menarik cikgu ya. Jadi kita nak supaya pelajar-pelajar sedar, nama pun dah macam sedar dan dia sedar bahawa pelajar-pelajar sedar yang kewujudan asas sistem dan Universiti Malaysia Terengganu cikgu ya. Ya. Okey. So terima kasih cikgu. So seperti yang kita semua dan penonton sedia maklum, so keluaran SDA ni, Sekolah Datuk Abdul Razak ni, dia ada kelas dia tersendiri. Jadi Alif telah buktikan di UMT dan juga di Pusat Asas Sistem, dan Alif merupakan salah seorang pelajar cemerlang di PASTEM pada ketika tersebut, dan dia merupakan penerima anugerah pensyarah selama sebanyak tiga anugerah pengarah setiap sepanjang 3 semester. Dan apa yang lebih membanggakan kami, Alif merupakan salah seorang penerima anugerah beasiswa tajaan Repsol Malaysia yang telah memberi jaminan kerja kepada beliau. Okey, so so saya akan minta Alif untuk kongsikan dengan adik-adik penonton-penonton di Google Meet kita yang tengah nak SPM nanti. So target kalau nak kerja jadi macam Abang Alif. So apa yang Alif boleh kongsikan dengan aktiviti di PASTEM yang berkaitan dengan kita kata kejayaan Alif untuk secure beasiswa tersebut. Okey, silakan. Bangga sangat. Okey, pertama sekali kalau kita cakap pasal apa yang kita nak sumbangkan kat mana-mana pun kita buat. Okey, macam saya berpegang pada apa yang prinsip sedar pegang lah, terbilang tradisi kami yang dan sebagainya tu. Saya bawa ke mana-mana. Jadinya kalau kat UMT ni kita menyediakan banyak program-program yang saya rasa yang boleh menonjolkan pelajar-pelajar. Macam ada mentor-menti, kita pergi inovasi, kita pergi Thailand, jangan lupa. Thailand. Saya diberikan peluang untuk jadi wakil Malaysia untuk pergi ke Thailand. Youth Leadership Program. Dan saya lihat program-program yang disediakan oleh Asasi ni dikira menyeluruh. Kalau ada yang nak ke arah keagamaan, kita ada program-program Al-Quran dan Ulul Albab. Kalau kita nak pergi ke arah sains, kita ada banyak inovasi, engineering dan sebagainya. Macam di skrin sekarang ni, masa saya di program NTE 2019, iaitu pertandingan inovasi. Pertandingan MT dan bidang STEM. Pertandingan STEM inovasi. Dan masa tu kita dapat 3 pingat emas. 3 gol. 3 pingat emas. Alhamdulillah. Okey. Dan juga kita juga menyediakan banyak lagi aktiviti-aktiviti yang boleh mencukil bakat kita, yang di mana saya rasa masa saya di sekolah pun saya tak jumpa bakat-bakat ni ada sebenarnya. Tak ada congkil lagi. Tak ada congkil lagi. Dia masa walaupun masa sekolah dulu saya memang aktif dalam Wind Orchestra. Dah 5 tahun saya berada di dalam pasukan Wind Orchestra SDA, dan merata juga kita pergi sampai ke Korea. Saya ingat sampai ke Korea. Okey. Dan juga Alif yang tengah dia. Saya di tengah ni masa di Korea. Okey. Saya bawa juga skill-skill yang saya dapat masa di SDA. Contohnya macam skill-skill kesenian, skill-skill leadership dan sebagainya. Saya bawa ke UMT juga. Jadi kalau lihat tadi, saya juga masuk macam aktiviti-aktiviti kesenian. Saya buat choir. Saya jadi tiba-tiba saya boleh jadi konduktor untuk choir. Dan Alif ni pandai menyanyi. Saya pun masuk menyanyi juga. Okey, dan kalau saya lihat sini, bila saya ada di UMT ni, banyak dah skill-skill yang saya jumpa. Leadership, kesenian, kepimpinan, dan alhamdulillah juga di akhir Asasi juga saya dapat juga anugerah pengarah 3 kali. Anugerah pengarah 3 kali, anugerah kepimpinan dan anugerah kesenian. Jadi saya lihat
UMT dan asas sistem ni memberi banyak skill-skill yang menyeluruh. Tak kira kalau kita daripada sekolah yang tiada sains tulen ataupun kita daripada sedar sendiri pun, itu kira kita kena cari. Yang saya rasa kita kena yakin yang kita boleh buat dan kita kena buat yang terbaik. Yang penting kita memberi ruang dan peluang. Yang penting kita beri ruang dan peluang dan kita ambil peluang. Ya, betul. Jadi memang pusat asas sistem memang sentiasa menyediakan ruang dan peluang. Jadi mungkin Ali boleh berkongsi juga program mentor-menti di mana pelajar-pelajar asas sistem kita berjumpa dengan komuniti sekolah, bagaimana pelajar-pelajar ini menjadi leader kepada adik-adik. Jadi mungkin Ali boleh cerita juga, adakah semua skill yang Ali dapat tu Ali gunakan untuk apabila Ali nak mendapat beasiswa tadi tu? Macam asas sistem ni juga satu program yang paling saya nampak paling menyelah lah dalam asas sistem ni iaitu program mentor-menti STEM, di mana kita approach komuniti setempat, di mana kita pergi ke sekolah-sekolah angkat UMT seluruh Terengganu. Memang saya kira sepanjang setiap minggu tu, memang hujung minggu tu kita memang akan keluar pada UMT. Hari Sabtu kan? Hari Sabtu kita memang akan keluar daripada UMT. Memang tak duduk terperap dalam UMT lah kiranya. Memang hari Minggu kita belajar, hari weekend kita pergi keluar, kita mengajar pula. Kita jumpa pelajar-pelajar form 2, form 3, di mana pada tahap ini mereka memang paling penting untuk kita groom dorang supaya dorang masuk ke tingkatan 4 dalam bidang sains. Sebab masalah dalam negara kita sekarang ni, tak ramai student yang nak ambil sains sebab ada pemikiran yang kita cakap, nak masuk sains ni nanti ada maths, takut, ada biologi, takut, ada chemistry, takut juga. Jadi itu yang kita nak hilangkan daripada pemikiran pelajar-pelajar di Malaysia ini. Dan skill-skill yang mentor-menti yang saya dapat iaitu skill keyakinan diri untuk bercakap, keyakinan diri untuk mengajar. Dan sebab memang bila kita pergi sekolah tu, memang kita sendiri, pelajar-pelajar sendiri yang akan handle the whole student di sekolah tu. Dan skill-skill tu yang saya bawa ke mana saya pergi, kalau ada interview ke, kalau ada talk macam ni ke. So memang itu hasil daripada usaha-usaha program-program yang diberikan oleh asas sistem. Jadi untuk Repsol ni bagi saya, bila diberikan peluang untuk ambil apa panggil Repsol ni okey bila diberi peluang untuk ambil Repsol ni, saya kira macam saya kena ambil dan saya yakin saya boleh buat peluang. Ini satu peluang. Mohon dulu mula-mula. Okey, macam mana saya mohon? Pada awalnya memang asasi dan fakulti akan memang dah diberikan hebahan kepada pelajar-pelajar. Lepas tu memang saya memang terus ambil lah. Sebab habis SPM, saya cari juga sekolah-sekolah yang ada kan, tapi tak banyak yang saya dapat. Beasiswa Repsol adalah yang dikhususkan untuk pelajar-pelajar di fakulti yang Alif belajar sekarang. Sekarang ni saya di Fakulti Sains Sekitaran Marine. Dekat situ dia. Dan scholarship dari Repsol ni memang dihaskan untuk fakulti saya. Ya, betul. Sebab dia memang nak perlukan pelajar-pelajar daripada fakulti saya untuk dapatkan kerja di Repsol. Jadinya peringkat pertama iaitu hantar resume, hantar cover letter, hantar pencapaian-pencapaian lain lah, sijil-sijil dan sebagainya. Itu adalah peringkat pertama. Peringkat kedua, dia akan call kita untuk interview online. Jadi dia akan call bila-bila masa saja di call. Jadi ada yang kawan saya yang baru bangun tidur, ada yang bila-bila masa tak bersedia. Dia memang akan call randomly. Dia akan call. Alhamdulillah masa tu saya tak adalah bersedia sangat. Tapi saya akan angkat call juga, cakap luar tingkap. Dia tanya soalan. Saya kena bercakap jugalah. So alhamdulillah saya lepas peringkat kedua tu, dan peringkat ketiga kita buat interview bersemuka. Ada dua peringkat juga masa peringkat ketiga tu. Satu peringkat interview individual dan satu lagi interview grouping. Interview grouping tu kita diberikan task di mana kita perlu handle satu case study. Dia bagi satu case study dan kita diberikan position sebagai, contohnya macam manager. Ada jadi apa masa tu? Saya jadi manager kewangan, tak silap saya. Manager kewangan.
Saya tak silap saya lah. Okey. Masa tu kita kena plan macam mana kita nak bangunkan ataupun macam mana kita nak sediakan satu plan yang sistem untuk kita punya company petrol station ni. Petrol station ni simple je, petrol station. Jadi kita diberikan task tu dan dia akan pantau kita daripada awal sampai habis, macam mana kita bercakap, macam mana kita react tu kita punya apa problem, task tu kan, problem semua tu kan. Dan kita kena present apa yang kita dah bincangkan pada akhir tu. Dan alhamdulillah tak lama lepas tu saya dapatlah keputusan tu. Saya berjaya masuk dapat Repsol. Tak ramai satu Repsol Malaysia kat UMT. Kalau kita lihat dalam gambar tu 4 orang. 4 orang. Dan kami di PASTEM sebenarnya rasa sangat bangga dan terharu. Anak sulung kami 3 orang yang dalam gambar itu telah mendapat beasiswa Repsol. Tahniah ya Alif, Dr. Azifah. Kita rasa sangat bangga dengan pelajar seperti ini. Cikgu yang dalam Google Meet. Dan juga jadi kita juga ada Ibu Alif kan? Ibu Alif ada? Ayah pun. Okey, jadi kita banggalah Jadi memang macam Alif cerita tadi kan, semua skill-skill tadi tu sebenarnya kesinambungan daripada sekolah. Sekolah ada bakat-bakat yang telah dicongkil, jadi mungkin tak habis lagi congkil di sekolah. Kita di PASTEM congkil lagi. Kita congkil lagi sehingga beliau berjaya mendapat beasiswa Repsol dan kerjaya telah terjamin ya Alif di syarikat Oil and Gas Malaysia. Tahniah kepada Alif dan rakan-rakannya yang telah berjaya Okey Dr. Azifah. Okey, saya rasa kita dah masuk round yang terakhir. So di pusingan ini kita nak tahu apa keistimewaan PASTEM ni setanding dengan asasi-asasi yang lain. Mungkin adik-adik pelajar-pelajar di SEDA ni masih lagi teragak-agak. Okey, apa specialnya? Apa yang sangat dah dengar-dengar tadi, dah tengok dah Alif menang macam tu tapi masih lagi teragak-agak untuk memilih pusat asas sistem ni. So boleh saya minta pengarah untuk wowkan lagi pusat asas sistem kita. Okey, dipersilakan. Jadi wow, saya rasa Alif pun tadi dah wowkan dah kan program asas sistem daripada orang tak tahu. Okey, pengetuanya pun mungkin kalau Alif tak ada kat sini, saya rasa SEDA pun dia tidak sedar kewujudan asas sistem ya. Jadi kami yang mungkin asasi yang terbongsu antara asasi yang terbongsu yang ada dalam Universiti Awam, tetapi kita cuba bangun. Okey, kita cuba bangun dan kita cuba wowkan, kita cuba sedarkan bahawa wujudnya asas sistem ini, dan melalui program-program seperti beginilah kita sentiasa akan memberi penceritaan kejayaan-kejayaan pelajar PASTEM. Walaupun Alif adalah pelajar sulung kami, tetapi kami di PASTEM telah berjaya menghasilkan 3 orang alumni daripada program anak sulung kami dan mendapat beasiswa. Dan kami percaya semua asasi sebenarnya memberikan ilmu-ilmu akademik kepada pelajar tadi. Jadi kalau di asas sistem kita ada beberapa wow factors. Okey, kita katakan kita bukan saja memberi laluan kepada pelajar-pelajar daripada sains tulen seperti Alif daripada sekolah SBP MRSM, tetapi kita juga memberi peluang kepada pelajar-pelajar yang daripada sekolah harian, dan mereka itu yang mengambil bidang bukan sains tulen. Tetapi yang paling penting mereka kena ada AdMaths dan juga Sains, sebab AdMaths adalah queen subject. Jadi kami percaya dengan syarat minimum C+ untuk AdMaths, kami percaya pelajar tadi itu mampu untuk bersaing, dan alhamdulillah kohort 1, kohort 2 telah berjaya menghasilkan pelajar yang pergi ke program ijazah walaupun mereka berlatar belakangkan daripada non-sains tulen. Yang the best kita pada kohort pertama, Sabrina mendapat 3.8, dan baru-baru ini juga kita kohort kedua kita ada boy Daniel, dia juga mendapat 3.8. Jadi tidak kurang bezanya dengan pelajar-pelajar daripada sains tulen. Okey. Kemudian apa lagi kelebihan adalah kita juga apabila kita memohon asas sistem dulu, kita cuba nak mengisi kelompongan yang ada, di mana kita juga tidak lupa kepada pelajar-pelajar daripada sekolah agama yang ada program-program hafazan. Jadi melalui program asas sistem yang kita tubuhkan, kita memberi ruang melalui program hafazan, dan insya-Allah kita juga akan ada bukan saja program mentor-menti STEM, kita juga akan ada mentor-menti hafazan, di mana pelajar-pelajar yang hafiz akan membantu pelajar-pelajar yang belum lagi sampai ke peringkat hafiz Al-Quran. Jadi sebelum ini kita ada program yang dibantu oleh pensyarah-pensyarah daripada fakulti di Universiti Terengganu. Jadi kita memberi laluan kepada pelajar bukan sains tulen, juga kita memberi laluan kepada pelajar-pelajar yang daripada sekolah agama untuk meneruskan hafazan mereka. Dia tak masuk dalam silibus
pembelajaran untuk mendapat grade A ataupun sebagainya, tetapi kita adakan di dalam modul pembelajaran di mana setiap hari Ahad dan hari Khamis kita akan bawa pelajar-pelajar tadi itu ke pusat Islam, akan dibantu oleh pensyarah-pensyarah daripada pusat Islam. Kita ada Prof. Asraf, Prof. Asraf, kita ada Dr. Hanis, kita ada Dr. Aisyah yang membantu pelajar-pelajar tadi itu untuk meneruskan hafazan. Jadi itu adalah antara kelebihan itu dari segi akademik. Tetapi seperti yang kita sedarkan tadi, Alif bercakap di sekolah, Alif juga telah mencongkir bakat. Alif boleh menyanyi, Alif boleh Korea dan sebagainya. Jadi kami di Pusat Asas Sistem juga sebenarnya kita meneruskan bakat-bakat pelajar daripada sekolah. Jadi kita cuba menyongkil bakat-bakat pelajar tadi tu. Kita lihat apakah bakatnya. Seperti Alif, saya tengok masa itu dia ada talent dan kita pun kita kali pertama rasanya Alif menyanyi. Alif menyanyi, and then dia boleh menjadi instructor untuk choir, and then dia juga renang, dia boleh berenang, dia wakil untuk asas sistem dalam interasasi renang. Jadi kita di sini di asas sistem, selain daripada kita memberi tumpuan kepada pembelajaran pelajar-pelajar untuk mencapai akademik result yang bagus, kita juga sebenarnya sangat penting untuk memberi skill kepada pelajar. Jadi analytical thinking and innovation itu kat situ adalah antara skill yang penting yang ada kepada pelajar-pelajar sekarang ni. Jadi sehingga 2020 hingga 2025, salah satu skill yang perlu ada dalam setiap kategori pelajar adalah analytical thinking and innovation. Jadi kat mana kita dapatkan innovation tadi tu, jadi sebab itu pelajar-pelajar asasi kita bawa mereka setiap tahun tanpa gagal lagi daripada batch Alif hingga kepada batch kedua dan ketiga ini, kita galakkan pelajar-pelajar menyertai inovasi. Bukan saja di peringkat universiti, tapi kita telah hantar mereka di peringkat nasional dan juga international. Baru-baru ini kita ada MTE yang kita adakan, dan seperti dalam gambar tadi, kita ketika itu membenarkan pelajar tadi menerangkan kepada juri. Jadi kami sebagai pensyarah dan juga fasilitator hanya memerhati, dan pelajar-pelajar ini seperti Alif ketika ini, saya hanya melihat saja ketika itu what, why and how. Setiap apa yang dijalankan di dalam pertandingan itu, setiap projek dijalankan itu, kita meminta supaya pelajar itu menerangkan. Jadi itu adalah salah seorang panel pada ketika itu. Saya rasa dia terpegun kot tengok Alif masa tu. Sebab Alif dapat menerangkan. Ini adalah hasil daripada program di apa yang dijalankan setiap minggu di program mentor-mentee STEM. Dan juga saya percaya di peringkat sekolah cikgu, banyak lagi program-program yang membimbing pelajar ke arah seperti ini. Jadi kami di universiti meneruskan lagi kesinambungan tadi, dan akhirnya kita lonjakkan pelajar tadi tu di dalam membina skill-skill tadi seperti saya masukkan analytical thinking and innovation. Ini MTE 2019. Kita membawa pulang 3 pingat gol. Jadi bukan saja Alif, di belakang-belakang Alif siap dengan pakaian yang baju tu itu siapa tu? Pelajar terbaik kita, Faiz. Jadi beliau juga belakang kita itu semua pelajar-pelajar daripada kohort pertama. Jadi mereka menerangkan kepada hakim, dan kita dapat bawa balik kita punya tu. And then skill yang kedua, leadership and social pendedahan kepada sosial. Jadi leadership tadi tu di sini jugalah di mana Alif menunjukkan dia menjadi seorang leader. Jadi saya rasa dengan skill yang kita telah berikan tadi tu, Alif berjaya. Sekurang-kurangnya ada sedikit sumbangan di mana Alif diberi soalan untuk Alif menyelesaikan masalah sebagai seorang manager keuangan. Jadi mungkin tajuknya keuangan, tetapi the process, how you solve the problem is very very important. Di mana saya percaya itulah skill-skill daripada akademik yang kita berikan. Kita perlu berikan skill-skill yang dua tadi tu sangat penting, analytical thinking and innovation, dan leadership and social influence. Maksudnya dia kena bersama dengan social, dengan community. Jadi di situlah sebenarnya kekuatan yang ingin di PASTEM kita berikan selain daripada akademik yang cemerlang. Jadi panjang cerita saya, Dr. Azifah. Kita mungkin kena panggil Ibu Alif kot. Ibu Alif ada di talian. Kita bukan saja berkenalan dengan pelajar, tapi sebenarnya dengan parents pun kita berkawan supaya kita dapat meneruskan kesinambungan. Ada Ibu Alif di ni. Ada Ibu Alif ataupun Ayah Alif. Ataupun mungkin kita boleh panggil cikgu. So saya rasa sebelum kita pergi kepada yang pusingan terakhir, pusingan penghargaan, so saya ingin kongsikan apakah syarat kemasukan ke PASTEM ni supaya pelajar-pelajar tingkatan 5 yang bersama kita pada pagi ini dapat tengok, dapat target. Kalau dapat sekian-sekian ni, so dapat masuk ke PASTEM. Sebab banyak dah wow factor yang dikongsikan oleh pengarah dan juga Alif pada pagi ini.
So scan QR code. okey, jangan lupa scan QR code dan juga melalui link yang telah diberikan di chatbot. Okey, so sementara kita tunggu syarat kemasukan. Masa okey apa Masa ada sikit. Satu bagian dia cakap. Tak rasa apa. Kejap lagi. Okey. Ada lagi ke? Video. Apa sementara tu kita boleh tengok kod. Kita boleh tengok. Syarat minimum dia C+. Okey, syarat minimum untuk itu merupakan syarat untuk yang ni bukan sains. So pelajar bukan sains kita hanya memerlukan matematik tambahan C+, bahasa Melayu C dan bahasa Inggeris C, matematik B, sains A dan sejarah C, dan mana-mana yang berikut sains tambahan atau selain daripada itu adalah B. Okey, so ini adalah prasyarat untuk jurusan sains. So matematik tambahan C, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris C, matematik B, kimia, fizik, bio C+, dan juga sejarah C. Itu adalah syarat minimum. Tapi sekiranya adik-adik pelajar memang dah target untuk masuk UMT, untuk masuk kepada biologi marine, kotlah ada penerima Repsol untuk 2022 mungkin. So sesi 2022 2023 mungkin anda salah seorang penerima beasiswa Repsol sebagaimana Abang Alif. So anda mesti meletakkan pusat asas sistem sebagai di pilihan yang pertama untuk melayakkan anda dapat bersama-sama keluarga PASTEM. Okey. So mungkin ada lagi sepatah dua kata daripada Alif untuk adik-adik dan juga cikgu-cikgu untuk dikongsikan. Okay, pertama sekali kepada cikgu-cikgu yang berada di SEDA yang pernah mengajar saya ataupun tidak pernah pun, tapi yang berada di SEDA sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, yang sebab daripada hasil usaha yang diberikan oleh pihak SEDA juga, itu yang membentuk saya sampai ke tahap sampai sekarang lah. Okay, itu memang saya rasa bersyukur sebab saya dikelilingi oleh orang-orang yang suka untuk membangunkan orang lain, orang-orang positif semua tu kan. Okay, dan juga kepada pelajar-pelajar SEDA yang lain, saya suka ingatkan diri saya untuk grab experience, grab opportunity, sebab bila kita grab opportunity tu, kita tak tahu apa result dia di akhir tu. Mungkin kita akan jadi lagi baik, lagi bagus, atau kita boleh jadi lagi bagus. Jadi bagi saya, bila saya ada opportunity, saya akan ambil, saya grab semua tu. Tak kisahlah susah ke, mudah ke, memang saya akan grab. Sebabnya apa-apa pun, bila kita ada opportunity tu, kita kena buat yang terbaik. Bila kita buat terbaik, we earn their respect, we earn what we want, we earn everything lah. Sampaikan orang cari kita, bukan kita yang perlu cari orang. Jadi untuk rakan-rakan ataupun junior saya di SEDA, kalau memang ada hajat nak sambung ke biologi marine ke bidang-bidang kelautan lain, sains nautika, belajar bawa kapal, teknologi maritim dan sebagainya, dan banyak lagi bidang-bidang kelautan yang kita ada supply di UMT ni. Bagi mana-mana rakan-rakan saya yang ingin masuk ke bidang-bidang ini, hubungi Abang. Boleh hubungi saya boleh bagi coaching ke apa kan. Scan QR code ni. Okay, bila apply for asas sistem ni, jangan lupa apply to the first pilihan pertama. Mesti letak pilihan pertama. Mesti pilihan pertama. Sebabnya yang akan check memang orang-orang kat sini je. Bukan check orang kat sini. Syarat cukup. Syarat cukup. Dan kita memang akan tengok yang pilihan pertama tu dulu. Kalau memang dah cukup, kita memang akan shortlistkan dan confirm akan masuk. Okey, itu saja daripada saya. Okey, boleh sebelum saya pergi kepada pengarah untuk penutup keseluruhan, saya boleh minta cikgu untuk bagi pesanan ataupun sepatah dua kata untuk kami di sini, Tuan Pengetua? Masih ada bersama kami? Adakah ataupun kaunselor sekolah? Dan pada masa yang sama, boleh tak adik-adik, cikgu boleh ada sepatah dua kata? Okey, ni pertama sekali terima kasih banyak lagi sekali pada PASTEM ni kerana menjayakan program kita pagi ni Kami pada Prof lah, mungkin Prof yang beri kata betul-betul setuju untuk program ni. Terima kasih banyak Prof untuk lagi. Lazifah, Alif lah, tahniah banyak Terima kasih. Dan ada satu perkara lah yang saya nampak dari sini daripada perbincangan kita tadi daripada pukul 10
So satu pusat asasi yang lain je Pak. Jadi kami dalam bidang biologi dan sebagainya. Jadi kalau itu matlamat kita, jadi kita kena tanamkan semangat untuk ke sana. Tapi itulah saya nampak satu kali adalah untuk ke sana tu ada syarat-syaratnya, Prof. Ya, betul. Kalau tadi saya tengok tadi syarat minimum dia satunya kita di sekolah ni isu elective lah sebenarnya, Prof. Pada tadi minimum dan C+. So everyone must work lah. Yes. Dan C+ tu adalah syarat minimum yang ditetapkan oleh PASTEM. Tapi kalau macam Alif tadi dah semua 10A, jadi certainly dah satu advantage yang ada kan. That's why apa ni bagi pelajar yang masih lagi bersama kita ni tengok ada 80 orang ni. So work very hard, work hard. That's why kita usaha lah. Saya rasa semua orang boleh berjaya sebenarnya. Betul. They have to work very hard, extra hard kan. Okey, itu pertama. Yang kedua, saya tengok Alif tadi, ada yang saya suka you, sebab you aktif. Ya, when you extra aktif sebab that doesn't affect your study sebenarnya. Pada saya lah. And then bila you aktif microcurriculum ni, ada banyak benda you gain sebenarnya. You got experience bila you pergi Korea kan. Bila kita main orkestra, ada ramai kawan-kawan kita, apa rasanya bila kita menang kan. Bagaimana kita nak work as a team kan. So pada saya pokok tak ada masalah sebenarnya. Satu benda yang baik, kembang untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi dua-dua tu penting. Jadi mereka nak berkongsi kan, dan juga belajar itu penting kan. So saya harap pelajar dan lima yang ada bersama saya pada pagi ini belajar betul-betul kan. Dan di mana yang saya sebutlah dalam meeting dia lepas ni, kita tunggu dari melihat ada target-target yang kita capai insyaAllah. Kalau target itu capai, saya rasa ramai yang akan berpeluang untuk layak kan masuk ke PASTEM. Jadi sekali Prof, terima kasih banyak. Dr. Iwan, terima kasih banyak ya. Dan juga Adil lah yang sempat kami kita bagi. Sekian daripada saya Prof. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu. So ada kaunselor ke bersama kita ni, Cikgu Muhammad Syah ni? Kaunselor ke? Saya bukan kaunselor. Oh, bukan kaunselor. Saya dia cakap. Saya boleh cakap dia lah. Mungkin kita nak kalau ada Cikgu Alif ke siapa selain daripada pengetua. Saya dah pergi sedar dulu. Kita pergi sedar tahun bila Alif? Saya pergi sedar tahun 2018 ke 2019. Okey, pengarah ada apa pesanan untuk kaunselor? Cikgu boleh nak kalau nak satu dua kata. Cikgu kenal Alif ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali terima kasih kepada Pusat Asasi STEM UMT kerana membuat program lah dengan pelajar-pelajar SPM 2020 SDA. Dan bagi pihak kaunselor, kami rasa sangat bersyukur kerana diberi peluang untuk mendapatkan maklumat lah berkenaan perkara-perkara ni. Sebabnya di sekolah kami menghadapi kekangan untuk mendapat maklumat yang terus daripada pihak universiti. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak dan moga-moga jaya. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu. Okey, so nanti insya-Allah kami akan kongsikan lagi maklumat-maklumat terkini mengenai PASTEM dan juga syarat-syarat kemasukan dan juga apa-apa aktiviti melalui data-data yang kami dapat melalui link QR code tadi. Okey, so yang seterusnya saya minta pengarah untuk merumuskan dan menutup program kita pada pagi ini. Okey, persilakan. Okey, jadi terima kasih Dr. Azifah. Jadi program Alma Mater ialah program kita bawa pelajar tadi tu ke sekolahnya. Jadi kalau sebelum ni Cikgu, kita bawa pelajar-pelajar ni satu Malaysia. Masa tu kita saya pernah bawa Alif ke Sasa. Jadi saya nak bawa ke Sedar masa tu tapi tak boleh, ada sedikit masalah masa tu sekolah ada aktiviti lain. Jadi kami ke Sasa sekolah Hidayat. Jadi kita bawa Alif. Jadi program Alma Mater sebenarnya ialah program perkongsian mother kita bawa pelajar-pelajar tu ke sekolahnya. Jadi oleh kerana COVID ini kita bawa secara live lah begini. Secara virtual. Jadi kalau saya kata tak COVID, kita akan pergi ke Sedar. Saya pun sebenarnya Cikgu sedang pergi ke Sedar bersama dengan UPU. Masa tu Sedar menjadi tuan rumah. Untuk program Jom Masuk You, tak silap saya pada tahun 2018-2019. Jadi pada masa 2019 kan. Jadi saya bawa Alif masa tu juga. Alif tak ikut. Tapi saya bawa video Alif. Jadi saya teringat lagi cikgu-cikgu dia kerumun tengok video. Dia mana dia nampak Alif, dia orang excited. Kerana dia nampak masa tu Alif telah menjadi pelajar di PASTEM. Dan saya sebenarnya cikgu sejujurnya saya sangat bangga pada hari ini apabila Cikgu Rosli, pengetua daripada SDA,
sudah dapat menyebut past tense. Okey. Kan, jadi saya bangga sebenarnya bila ketua sudah tahu past tense, pusat asas sistem. Jadi saya percaya nanti pengetua akan cuba mempengaruhi pelajar, cuba menyedarkan pelajar bahawa kewujudan past tense di Universiti Terengganu, kewujudan pusat asas sistem di UMT, dan adanya senior dia, adanya alumni daripada SDA yang berada di past tense di Universiti Terengganu bukan sahaja sebagai pelajar tetapi merupakan pelajar cemerlang, dan insya-Allah lagi berapa tahun, 2 tahun lagi Alif akan berada di company oil and gas, cikgu, saya pasti, kerana beliau telah ditaja oleh Repsol sekali dengan package untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi itu pada kami sangat membanggakan. Jadi cikgu juga telah menyebut tentang co-curriculum. Pada kami co-curriculum bukannya penghalang untuk pelajar itu maju, asalkan pelajar itu pandai menyusun masa. Time management is very important. Jadi kalau dekat asas sistem, pelajar-pelajar memang sangat sibuk dengan akademik, tetapi sebenarnya bila dia melakukan sedikit aktiviti yang betul-betul bermanfaat, itu adalah satu aktiviti yang sangat penting yang akan membina skill-skill pelajar tadi, ya. Jadi Dr. Azifah, saya rasa kita pun telah bercerita tentang, saya masih lagi sebenarnya ingin menunggu sekiranya ada wakil keluarga Alif. Ada tak Alif? Parents masuk tak dalam Google Meet? Okey, jadi kita sebenarnya berkawan bukan saja dengan pelajar, kita juga berhubungan dengan ibu bapa, kerana kita kadang-kadang mendapatkan maklumat-maklumat tu daripada ibu bapa. Jadi saya selalu berwhatsapp, bermesej dengan ibu Alif, kadang-kadang cuba untuk saya dapatkan apakah sebenarnya kelebihan Alif ini, sebab kita nampak beliau ada talent, jadi mungkin tak ada. Okey, so tak apa. Ada kelas. Ada live. Dia komen lah. Dia komen. Boleh baca ibu Alif? Dia terima kasih kepada tadi. Okey, saya baca, ya. Mungkin cikgu Alif, ibu Alif, namanya Sharifah. Okey, Puan Sharifah, ya. Saya harap Puan Sharifah dapat mendengar. Saya sebenarnya sangat berterima kasih kepada Puan Sharifah dan sekeluarga. Berterima kasih kepada satu buah keluarga yang pada saya telah berjaya menghasilkan seorang anak yang agak holistik, alhamdulillah sehingga hari ini, dan saya percaya Alif adalah anak yang baik. Dan saya juga berterima kasih kepada SDA kerana telah memberikan seorang pelajar yang sangat hebat kepada past tense. Jadi saya bacakan tadi, Puan Sharifah, terima kasih Prof. Laili dan semua pensyarah UMT, terima kasih warga Predik SDA dan SK2A. Okey, jadi itu pesanan Ibu Alif kepada past tense dan juga daripada sekolah. Sekolah dan universiti sebenarnya mereka ada kesinambungan. Jadi kalau sekolah telah berjaya mencongkil bakat-bakat pelajar tadi, di universiti kita teruskan lagi bakat-bakat pelajar tadi, di sambil kita berikan lagi tambahan skill dan kita serahkan kepada fakulti yang akan membina lebih banyak lagi skill dan juga akademik, dan akhirnya kita keluarkan mereka sebagai pekerja yang lengkap. Jadi itu saja daripada saya, Dr. Azifah. Okey, terima kasih pengarah dan juga Alif untuk sesi yang pagi ini. Okey, sebelum kita tamatkan sesi, boleh kita minta semua adik-adik pelajar kita dan semua penonton untuk onkan video untuk kita recordkan sebagai bukti pertemuan kita pada pagi ini. So walaupun pandemik, tapi record tetap kena record supaya gambar tu boleh kita potretkan untuk bukti kita pernah bersama dalam sesi ini. Walaupun secara online. Okey. Boleh on video masing-masing. Mungkin kalau ada dia nak cakap ke kalau ada wakil-wakil SDA yang nak bertanya Abang Alif ke, ada persoalan, so boleh satu kita seorang kita benarkan Dr. Azifah untuk boleh seorang wakil batch. Yang kata 5 ke? Ada. Ada tak? Malu. Saya ada soalan. Okey, boleh? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa tu? Nama saya Muhammad Haikal bin Muhammad Yusuf, pelajar Kata 5 dari Sekolah Dr. Abdullah. Kata 5. Saya ingin bertanyakan soalan kepada saudara Alif. Okey. Sebab saya pun kurang terdedah pada bidang-bidang seperti biomarine. Ini saya nak tanyakan apa peluang pekerjaan yang boleh kita dapat daripada kos biomarine. Contohnya peluang pekerjaan itu boleh lepas graduate dia nak ambil bidang apa, dia nak sambung apa. Itu saya minta saudara Alif jelaskan lebih lanjut lah. Terima kasih. Okey, untuk bidang biologi marine ni satu bidang yang luas. Dia bukan macam kalau kita masuk accounting, kita confirm akan masuk accounting, ataupun bisnes, kita masuk bisnes. So kalau untuk biologi marine ni,
dia adalah satu bidang kita panggil bidang alam sekitar. Bidang alam sekitar ni kita boleh masuk ke banyak cabang. So tak kira lah kita boleh jadi lecturer, kita boleh jadi scientist, kita boleh jadi macam apa tu bekerja di syarikat oil and gas, bekerja di syarikat oil and gas, dan banyak benda lagi. Sebab ni sekarang ni company-company besar di luar sana memang perlukan orang-orang yang ada pemikiran ke arah eco. Macam kita ada kita tengok macam Redsource sendiri memang dia ambil inisiatif untuk cari pelajar-pelajar yang ada dalam bidang alam sekitar. Macam saya dari bidang kelautan, dia memang perlukan orang-orang macam ni untuk dia bawa dan tolong company dia. So bila kita cakap pasal biologi marine ni adalah ilmu. Tapi bila kita keluar, bila kita dah masuk ke alam pekerjaan, ilmu yang kita bawa tu kita implementkan ke skill yang diberikan oleh syarikat tu sendiri. So syarikat-syarikat besar di luar sana, saya tak aneh lah kalau orang panggil perlukan student daripada bidang biologi marine ataupun bidang alam sekitar yang lain. So itulah yang saya boleh simpulkan. Jadi tak ada lah macam spesifik pekerjaan tu. So sebabnya dia punya skop pekerjaan tu memang meluas. Dia mungkin Ali boleh cerita sikit beza biologi dengan biologi marine. Okey, beza biologi marine dengan bidang biologi ni. Bidang biologi kita ada sains biologi daripada fakulti apa tu? Fakulti sains. Kita belajar tentang tumbuhan dan haiwan. Biologi ni kita belajar pasal tumbuhan, haiwan, manusia dan sebagainya. Tapi kalau untuk biologi marine ni kita spesifik ke arah marine, kelautan. Kita belajar pasal ikan, pasal coral, pasal ekosistem dalam laut dan sebagainya. So kita boleh tahu ilmu-ilmu yang ada di dalam laut itu sendiri. Macam biologi kita cover the whole thing. Macam oil and gas tu sangat berkait lah sebab mereka nak belajar bagaimana mereka nak keluarkan minyak tu daripada muka bumi ni kan. Jadi saya rasa itulah yang sebenarnya oil and gas company dia perlukan pelajar-pelajar yang tahu tentang biologi marine ataupun pelajar-pelajar yang berkaitan dengan ilmu-ilmu kelautan kerana mereka nak mendapatkan minyak tadi daripada kawasan bawah laut ni, bawah bumi muka bumi ni, mereka perlukan kemahiran-kemahiran tu. Jadi macam Alif cakap tadi tu, sebenarnya semua program-program akademik di universiti sebenarnya mereka mengasah pelajar-pelajar tu how to solve the problem dalam bidang-bidang tertentu. Dan itulah yang nanti kemahiran-kemahiran yang akan dipakai apabila nak bekerja nanti. Okey, kadang-kadang ada juga belajar marine tetapi dia menjadi seorang usahawan. Tetapi usahawan tadi tu orang kata, apa kaitannya dengan belajar marine dengan menjadi usahawan? Sebenarnya pelajar orang-orang kena tahu bahawa usahawan tadi tu dia menggunakan ilmu yang dia belajar marine tadi. Mungkin semasa dia belajar dalam program biologi marine, dia didedahkan dengan banyak teori-teori, banyak skill-skill yang dia boleh selesaikan sebagai usahawan. Dan dia akan menjadi seorang usahawan yang lebih bijak daripada usahawan yang tanpa ada ilmu-ilmu apabila mereka belajar di sebuah universiti. Jadi kita nampak benda tu sebenarnya pekerjaan ni dia tak ada berkait sangat dengan bidang. Okey, kadang-kadang tu dia tiba-tiba lari bidang. Kerana sebenarnya dia telah membina diri dia. Bagaimana dia menyelesaikan permasalahan sepanjang dia belajar itu sangat penting. Skill-skill itu. Okey. Jadi you dah kata 5. Berminat tak dengan program asal sistem ni nak tanya ni? Jujur nak tanya. Siapa nama dia tadi Is? Haikal. Okey, Haikal jujur. Haikal nak akan ambil SPM bulan 2 ni. Betul. Haikal agaknya apabila Haikal melihat program ini, ada tak Haikal terletik dalam hati nak jadi macam Abang Alif lah, nak pergi ke PASTEM? Ada tak? Sejujurnya ada, sebab saya pun sekarang tengah mencari bidang yang saya nak. Alhamdulillah. Tercapai target kita. Okey. Program macam seperti ini bagus lah. Pelajar yang masih tak tahu. Haikal, mungkin dalam program selama sejam ini terlalu limit untuk kita nak bercerita macam-macam sebenarnya saya nak bercerita. Jadi masa pun Dr. Azifah pun bagi kita 5 minit, 10 minit dia cakap kan. Sebenarnya cakap banyak sangat. Jadi Haikal jangan lupa ambil QR code tadi tu and then scan sebab kita akan sentiasa follow up pelajar. Kita akan jawab soalan melalui WhatsApp group. Jadi apa gunanya scan yang kita tunjukkan tadi adalah kita mengambil semua biodata pelajar, kita ambil nombor telefon, nama sekolah, SPM tahun berapa,
dan kita akan bentukkan grup dan kita akan follow up, berikan segala information sehinggalah nanti Haikal datang ke Unity sebagai pelajar asas sistem. Saya tunggu Haikal nanti. Okey, Alif tengok muka adik ni, ambil gambar siap-siap. Kita tunggu Haikal pada bulan 8 tahun 2021 insya-Allah. Letakkan pilihan pertama di dalam pilihan UPU Haikal. Saya tunggu awak sampai nanti cari saya, dia ambil gambar. Okey, nanti Haikal pula berada kat studio ni bersama kita dalam promosi lagi seterusnya pada tahun akan datang. Okey Haikal. Okey, sekurang-kurangnya Haikal dah ada aim dah. Alhamdulillah, saya doakan supaya Haikal dan rakan-rakan Disdal berjaya dalam SPM. Capai saja syarat minimum, pilih asas sistem, letak nombor 1. Okey, so terima kasih Haikal, dan saya minta semua penonton-penonton untuk like Facebook Asas Sistem UMT untuk mengetahui dengan lebih detail lagi apa aktiviti-aktiviti yang sentiasa PASTEM buat, dan kita juga ada IG untuk perkongsian gambar-gambar yang berlangsung dekat PASTEM. So, terima kasih cikgu, terima kasih pihak sekolah kerana memberikan slot untuk kami bersama pada pagi ini, dan kita difahamkan hari ini merupakan hari terakhir persekolahan. So, di kala kesibukan masih lagi memberi ruang untuk kami berkongsi apa yang ada di PASTEM. So, terima kasih semua. So, sebelum mengakhiri sesi, so semua ambil gambar. Mana ramai lagi yang tak on video ni? Boleh on video tak? Cikgu supaya untuk Rosli record. sudah jumpa dah Haikal. Dia akan menjadi pelajar kita tahun depan ni, insyaAllah. Okey, ready, senyum. Haikal dan rakan-rakannya dan semua dekat 5, dekat 4 senyum selebar-lebarnya. Okey, 1 senyum. Ada. Dia kan ada tu. Okey, 1, 2, 3. Okey, 1. Pengetua tak senyum. Okey, lagi sekali. Mari buka dalam video kita. Sekejap kita ni video off. Lost connection. Okey dah tu. Okey. Okey, so minta pengetua untuk senyum sebab gambar yang kita ada ni pengetua tak senyum katanya. Okey, pengetua kena senyum. Okey, kejap Okey, jalan. Okey. Okey, kita tunggu tim teknikal untuk ni. Dia kena Okey, senyum, satu cikgu. lagi. Okey, 1 belum Mi? Belum, kejap. Okey, 1, 2, 3 senyum. 1, 2, go. Okey, beres. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih cikgu, terima kasih semua, dan Terima kasih kita Haikal and the gang. okey, so kita berjumpa lagi di lain kelapangan. Okey, saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye semua. Kita ramai-ramai ya, pilih asas sistem ni adik-adik. Letak pilihan pertama. Okey. Tak apa. Don't too stress. Kita masa kita. Minta ni sikit. Dah. Okey, terima kasih. Oh, bolehlah hang panggil aku lagi moderator, aku boleh cakap ni sikit. Tak ada barang yang ada. Okey, terima kasih Ali. Okey, cikgu. Cikgu lah. Tahulah. Baru balik dari sekolah. Ha? Hari. Apa, setengah jam je, tak lama pun. Lift. Tolong saya lift. Kita lipat meja lift. Mana dia? Tegak. Dah offer diri tu maksudnya okeylah. Ada depan mana? Tegak sebab ada doktor kan? Maksudnya kalau lain kali hampa yang moderator, aku jadi macam doktor. Tak apa kalau doktor tak ada tu. Yang tu nak letak juga gambar yang scan tadi tu. Tak ada pasangan sudah habis dah. Pusi Alif. Itu pengetuk baru Alif. Sebelum ni Ijazah Puan.
Cikgu yang pintu yang saffron tu. Setahun je. Yang awal ni kan Jumaat diorang kerja. Mak awak tak ada. Ini kan ayah awak yang satu lagi tu bukan? Wah, ayah dia kerja. Mana nak boleh weh kursi Macam macam mana? mana muat ni? Tak macam mana? Had ni kena Saya apa balik? ada bagi saya apa tu ibu kan saya kena baca. Ke bagi objektif je sampai kajian je kan. Dia je bentuk umum ucapan penasihat penutup je sikit. Baca hari tu je kita lah. buka 1 jam kan. Kita buka seminggu kan. Macam hari Berapa tu ramai penyertaan, berapa ramai pelajar? penyertaan untuk pertandingan 19, bengkel 50 orang. Yang itu 50 orang, yang menyertai 19 orang. Okey. San, datang sini Kak San. Memang daripada sekolah seluruh Malaysia, Doktor. Dia moderator bila habis je jangan lupa tau ucap tahniah terima kasih kepada geng-geng studio ni. Okey. Bengkel 50 orang yang sedar. So dekat situ kursi mana nak letak yang? Kita tak ada kursi, kita berdiri. Oh, tak ada Berdiri. kursi. Dia letak dekat sana belakang. tempat. Ni 19 meja ni letak tepi tu. Ha. Itu. Okey. Selip macam tak kursi malam, nak kena angkat juga betul. Kursi ni letak kat tempat sal balik. Budak kita ada menang. Ada 3 orang tapi tak menang lah. Tapi dia tadi dia tak menang budak kita. Budak nasi tak dapat. Kita orang tak bincang pun macam masing-masing punya evaluation dan tak tahu pun siapa punya. Masih tak nasi tak dapat ni. Kalau bagus bahasa Indonesia. Boleh boleh. Boleh je. Serius? Mak Wan nak baca doa. Hai Mak Wan. Oh, ya dah. Dapat semua je dah. Saya juga dah. Sada hantar. Sekejap Baru dua. Mula masuk ni. Ni macam siapa tu si Najib. Najib. Dia kata macam Najib ni nampak. Itu puan pun jumpa saya kat buat dengan Zakar. Najib yang apa tu. Kerja Najib. Najib tu dia ada dalam KK. Najib nanti saya nak masuk Najib, Nabil nanti semua kita akan masukkan. Alhamdulillah selesai. Tapi geng-geng basket masuk tadi tak masuk. Saya masuk ni. Okay, Ali, thank you. Okey. Lepas tapi Google ni dia punya limit dia 100 je Angkat tau. ni, tarik ni. So Ramai tarik. tak boleh ramai sangat daripada kita. Apa dia? So nanti takut sekolah tak boleh masuk. Kalau ada dalam sekolah nak Google Meet Kita depends on sekolah. Sekolah dia tak prefer Google Meet tak biasa. So kita ambil Nanti resiko betul orang tak biasa. ada ni So buat apa? kita follow request diorang. Boleh ada apa? Okay, so Kita orang lepas ni punya intro dulu. Lepas Lepas tu ni kita doa. tengok bajunya lah. Kalau student orang, kita jangan masuk sangat lagi. Bagi diorang masuk dulu, lepas tu baru kita Tak masuk. apalah dia nampak dah penuh. Yang mana-mana tu left lah kan takut tak ramai. Kita ada dia punya apa contingency. Kalau sekata orang dah tak boleh masuk kita keluar. Mana title depan juga? Belum lagi. Dia nak berlakon. Sebab nak San, Masuk ni sesi ni. Orang nak tarik tu bolehnya. Dia baca doa je kan. Ni untuk apa? San dulu sebab aku nak kena download. kau try buka dia punya Dia link ni. punya ada pertandingan game. Mana Oh. buat? Tandingan game. Buat game. Dia kan every activity kan ambil kan